Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam perbincangan tafsir surah Yusuf pada ayat ke-90. Qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka adik-beradik Nabi Yusuf, mereka mengatakan, a innaka la anta Yusuf, adakah sesungguhnya kamu benar-benar Yusuf? Maka Nabi Yusuf menyatakan, ana Yusuf wa hadza akhi, ini adalah aku adalah Yusuf dan di sebelah aku ini adalah Binyamin, iaitu adik kandung aku. Qad mannallahu alaina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir, kerana sesungguhnya sesiapa yang bertakwa, bersabar di atas ujian yang menimpanya, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan ganjaran orang yang melakukan kebaikan. Pada ayat ke-91, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka adik-beradik Nabi Yusuf berkata, tallah, demi Allah, laqad atharaka Allahu alaina, sesungguhnya Allah Taala telah mengutamakan kamu berbanding kami. Wa in kunna la khati'in, sesungguhnya kami dahulunya di kalangan orang-orang yang berbuat kesalahan. Ayat ke-92, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, tak ada celaan, tidak ada tuhmahan kepada kamu pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, Allah, mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa kamu. Wa huwa arhamur rahimin, kerana Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengasih. Ayat ke-93, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Kamu bawa pergi baju aku ini, kamu letakkan di muka ayah aku iaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, ya'ti basira, maka penglihatannya akan kembali semula, iaitu akan dapat celek semula, dapat melihat semula selepas dia buta selama beberapa tahun. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, kamu bawa datang kepada aku keluarga kamu semuanya sekali. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada ayat yang kita sedang bincangkan ini, ada beberapa perkara yang kita boleh mengambil pengajaran. Perkara yang pertama, harus untuk kita mengadu kepada orang lain ketika mana seseorang ditimpa kemudaratan, keburukan ataupun kelaparan. Bahkan sebenarnya wajib hukumnya kepada manusia apabila dia takut diri dia binasa, mati di atas kebuluran, kerana kebuluran ataupun kemudaratan ataupun kemiskinan, maka hukumnya wajib dia mengadu kepada manusia yang lain, ataupun wajib kepada dia untuk dia menzahirkan keadaan dia. Kalau dia miskin, dia zahirkan keadaan kemiskinan dia dan minta bantuan kepada manusia yang lain, kerana mudah-mudahan dia mengharapkan kemanfaatan yang akan diperolehi. Bila mana dia dah miskin, tak ada makanan, kebeluran, berdiam diri, maka itu perkara yang berdosa. Bahkan hukumnya wajib untuk dia menzahirkan kemiskinan dan mengadu tentang kemusibah yang menimpa diri dia.
seperti mana wajib kepada seseorang untuk dia mengadu kesakitan yang dia alami bila mana dia berjumpa dengan doktor. Dia jumpa dengan doktor, dia kena bagi tahu lah apa sakit dia dekat mana, sakit sendi ke sakit mana, kena bagi tahu supaya doktor boleh merawat dia. Kalau dia sembunyikan sakit dia, maka doktor pun tak tahu. Wala yakunu zalika mu'aridan at-tawakkul, dan perkara ini sebenarnya bukanlah bertentangan dengan bertawakal kepada Allah. Tawakal juga, tetapi perlu usaha. Perlu usaha untuk menyatakan dirinya kemiskinan, seperti mana yang berlaku di Palestin sekarang ini, iaitu manusia dalam keadaan kebuluran, kelaparan yang teramat sangat. Makanan, bantuan makanan disekat, elektrik disekat, bahan api disekat. Sifat keperimanusiaan itu tidak ada. Sebenarnya kalau kita dengar daripada laporan yang di Palestin ini, terlampau susah untuk mendapatkan makanan ni. Manusia berebut setiap hari. Satu hari sekali makan tu pun dah terpaksa kena berebut, berempas pulas untuk mendapatkan sesuap nasi. Jadi kita alhamdulillah dalam keadaan aman, mendapat nikmat lapar boleh makan. Itu semua satu nikmat yang kita perolehi dalam keadaan kita tidak sedar kadang-kadang. Ini semua mengadu kepada manusia yang lain tentang kesusahan, kebuluran, kemiskinan yang menimpa diri dia. Ini semua dengan syarat dia mengadu tersebut bukanlah kerana ketidakpuasan hati dia, bukanlah kerana marah di atas kemiskinan yang menimpa diri dia, bukanlah dia mengadu kepada manusia lain kerana tak berpuas hati di atas ketentuan qada qadar Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengadu dalam masa yang sama dia bersabar di atas ujian ini, bersabar dan juga berdiri teguh di atas musibah yang menimpa diri dia. Itu adalah yang terbaik. Menahan diri dia daripada meminta kepada manusia yang lain, itu adalah lebih afdal. Tapi yang saya bagi tahu tadi, sekiranya membawa kepada kematian, kebinasaan diri dia kerana tak ada makanan langsung, maka hukumnya wajib diminta kepada manusia yang lain. Di sini dalam situasi miskin yang biasa. Dan sebaik-baik kalam, sebaik-baik aduan adalah kita mengadu kepada Rabb Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah yang menghilangkan musibah ujian ini. Kerana musibah datang daripada Allah, sudah pasti bantuan penyelesaian juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi Yaqub pernah mengadu tentang ujian yang menimpa diri dia. Dia menyatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yaqub berkata, aku mengadu bathi, mengadu kesakitan yang ada dalam diri aku, atau kesedihan yang teramat sangat yang menimpa diri aku. Bathi ni, bathun, bermaksud satu kesedihan, satu kesakitan yang seseorang tak boleh bersabar di atas kesakitan ataupun di atas ujian tu. Mana kesedihan yang teramat sangat, kesakitan yang teramat sangat. Jadi Nabi Yaqub AS menyatakan, aku mengadu kesedihan aku, wa huzni, kehibaan aku, ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui satu perkara yang kamu tak tahu daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu aku mengetahui ada beberapa perkara yang Allah Taala wahyukan kepada aku. Adapun mengadu yang tak kena tempat kepada orang yang mana kita mengadu kepada dia, tak boleh buat apa-apa pun dan tidak memberi sebarang kemanfaatan, dan tak boleh menghilangkan keburukan ataupun kemudaratan, hanyalah ia sebagai sia-sia sahaja. Itulah satu kebodohan. Kita nak mengadu ni, mengadu kepada orang yang boleh memberi penyelesaian, solve problem kita. Kalau dia tak boleh menyelesaikan masalah, apa kita nak mengadu kat dia? Seronok-seronok nak mengadu, itu bukan tempatnya.
illa an yakuna ala wajhil bathi wat tasalli, melainkan mengadu tersebut dengan sebab kesedihan yang teramat sangat. Dia sedih ni tak boleh nak kontrol lah, memang kena cerita kat kawan dia sebab terlampau sedih, boleh menyebabkan kemurungan. Itu tak apalah. Ataupun dia cerita ni untuk mendapat motivasi daripada kawan dia. Mungkin kawan dia dulu pernah alami perkara ni, mungkin dia mengadu kepada kawan dia, mudah-mudahan mendapat motivasi baru. Itu tak apa. Ada pun cerita saja-saja seronok-seronok, itu bukan yang sepatutnya. Itu adalah satu perkara yang sia-sia dan juga satu kebodohan. Kemudian apa yang kita boleh mengambil pengajaran daripada kisah ayat yang kita bacakan tadi, iaitu jawazu talabuz ziyadah 'alal haqqi 'ala sabilis sadaqah. Harus minta lebih di atas kebenaran dengan cara bersedekah. Mana kita dah tahu dah, bila mana kita bagi ni buat pertukaran, mereka ni tak ada apa nak beli makanan dengan Nabi, dengan Raja Mesir. Jadi mereka buatlah pertukaran barang-barang yang tak ada nilai dah. Jadi mereka mintalah atas ihsan daripada Raja Mesir ini, mereka memberi sukatan makanan yang lebih atas jalan sedekah. Sebab kami tak ada dah barang-barang lain, barang-barang yang tak ada nilai dah nak buat pertukaran makanan pun. Cuma sedekah ini, seperti apa yang disebut oleh Imam Mujahid, tidak diharamkan melainkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkan untuk memakan sedekah. Sebab itu bila mana datang satu pemberian makanan kepada Nabi, Nabi kata ini sedekah ataupun hadiah. Bila mana dikatakan kepada Nabi ini sedekah, maka Nabi pulang balik kepada dia, kepada orang tersebut, sebab Nabi tak terima sedekah. Bila mana diberikan sesuatu pemberian kepada Nabi, maka Nabi kata ini apa dia, sedekah atau hadiah? Hadiah, baru Nabi akan ambil. Sebab Nabi tak menerima harta sedekah. Bila kita nak bagi kepada orang kaya, yang kaya bukan orang miskin, maka kita tak boleh kata sedekah, kita kata hadiah, sebab dia tak layak untuk menerima sedekah. Riwayat daripada Ibnu Jarir bahawasanya Sufyan bin Uyainah pernah ditanya, hal hurrimat as-sadaqatu ala ahadin minal anbiya qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkan kepada mereka sedekah? Maka Sufyan bin Uyainah menyatakan, alam tasma' qawlahu fa'awfilanal kaila wa tasaddaqa alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Tidakkah kamu dengar firman Allah Ta'ala, fa'awfilanal kaila, kamu timbangkanlah, sukatlah, sempurnakanlah kepada kami sukatan, wa tasaddaqa alaina, dan kamu berilah sedekah lebih kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membalas jasa baik orang-orang yang berbuat sedekah. Ini ditujukan kepada siapa? Anak-anak Nabi Yaqub. Bila anak-anak Nabi Yaqub, mereka minta supaya diberi lebih atas jalan sedekah, makanan diberi lebih atas jalan sedekah. Bila mana diberi lebih, mereka nak bawa beri kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu Nabi. Bila sebut tentang Nabi Yaqub adalah Nabi, maka dia makan harta sedekah. Itu tak menjadi masalah, dibenarkan untuk Nabi-Nabi terdahulu. Kemudian Imam Malik dan juga selain daripada Imam Malik di kalangan ulama, mereka mengambil dalil ujratul kiyal alal bai'. Upah sukatan timbangan ni adalah upah dia kepada penjual. Kerana adik-beradik Nabi Yusuf, mereka kata apa? Fa'awfilanal kail wa tasaddaqa alaina. Sukat, sempurnakan kepada kami sukatan, sukatan. Nabi Yusuf yang menyukat, sebab Nabi Yusuf ini adalah Raja Mesir dan dialah sebagai penjual. Dia akan sukat makanan tadi. Seperti itu juga orang yang menimbang makanan, orang yang menjual, dia akan timbang, bukan pembeli yang menimbang. Orang yang mengira bilangan, contohnya telur ke apa ke, yang membabitkan bilangan, penjualnya akan mengira, bukan pembeli. Kerana ke atas penjual ini menyerahkan barang jualan. Macam Nabi Yusuf, dia yang menjual, dia menyerahkan makanan, makanan kepada adik-beradik dia yang datang daripada Palestin, dan dia mengasingkannya
yang mana yang dia suka sekadar sukatan yang perlu. Satu kepala berapa sukatan yang perlu dia bagi, yang lebih dia takkan bagi. Ini untuk yang berbabitkan sukatan atau timbangan. Melainkanlah kalau seseorang tu beli, dia kata aku nak benda ni, benda yang sudah ditentukan, tu tidak jadi masalah. Sekarang ni benda yang tak ditentukan lagi, benda membabitkan sukatan timbangan. Kerana penjual juga tidak berhak untuk menerima bayaran, melainkan selepas dia sempurnakan hak. Apa sempurnakan hak? Dengan timbangan ataupun sukatan. Bila dia telah timbang, sekian-sekian, telah sukat sekian-sekian, maka dia berikan kepada pembeli, maka pada ketika itu berhaklah si penjual untuk mengambil harga jualan. Seperti mana Nabi Yusuf AS melakukan kepada adik-beradik yang dia datang daripada Mesir. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimakruhkan bagi seseorang dia berkata dalam doa dia, dia berdoa, Allahumma tasaddaq alayya, wahai Allah berilah sedekah kepada aku. Hukumnya makruh berdoa dengan berikan sedekah kepada aku, kerana sedekah ini takunu mimman yabtaghi as-sawab, hanya saja sedekah ini daripada orang yang nakkan pahala, sedangkan Allah Ta'ala yang memberi pahala, bukan Allah Ta'ala yang nakkan pahala. Jadi kita tak boleh minta sedekah kepada Allah, wahai Allah sedekahkanlah kepada aku. Makruh. Sebab orang yang memberi sedekah akan mengharapkan pahala, sedangkan Allah tidak memberi sedekah kepada kita. Allah Ta'ala yang memberi pahala terhadap dengan semua nikmat yang ada kepada kita. Kemudian istimbatul ahkam min fahwal kalam, kita boleh mengambil hukum daripada isi kandungan dialog antara Nabi Yusuf dan juga adik-beradiknya. Kita boleh mengambil hukum hakam beberapa isyarat, iaitu dalam ayat ini, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Nabi Yusuf berkata, adakah kamu tahu apa yang kamu telah buat kepada Nabi Yusuf dan juga adiknya Binyamin? Adakah kamu tahu? Kerana Nabi Yusuf mentaujihkan, menyatakan kepada adik-beradiknya soalan dengan kandungan soalan tadi sebenarnya memberi peringatan kepada mereka. Kamu ingat tak apa yang pernah kamu buat terhadap Yusuf dan juga adiknya? Sebenarnya nampak macam soalan, tapi bukan soalan. Sebenarnya nak mengetuk pintu hati mereka. Sedar tak apa yang kamu buat dahulu, kesalahan yang kamu buat dahulu. Kemudian mereka pun berkata, iaitu bertanya, istifham at-taqriri wal isbat. Istifham pertanyaan ini, pertanyaan nak mensabitkan. Maknanya bila mana Nabi Yusuf bertanya, Raja Mesir, Nabi Yusuf bertanya, kamu ingat tak apa yang kamu buat terhadap Yusuf dan juga adiknya? Maka spontan terlintas di fikiran adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, apa dia? Ini ke Yusuf? Sebab siapa yang tahu perbuatan jahat mereka terhadap Nabi Yusuf? Melainkan Nabi Yusuf saja yang tahu. Jadi mereka tanya balik. Tanya itu tanya nak mensabitkan sebenarnya. Tak tanya itu nak mengiyakan. Innaka la anta Yusuf? Adakah kamu benar-benar Yusuf? Qalu innaka la anta Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in idh antum jahilun. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Ketika mana kamu buat satu perkara yang tak baik kepada Nabi Yusuf dan juga Binyamin, pada ketika itu kamu tu adalah jahil. Jahil ni makna kamu waktu tu kecil lagi. Mereka mengambil Nabi Yusuf kerana li'annahu la Yusuf bil jahl,
kerana tidak disifatkan seseorang dengan kejahilan melainkan orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Maksudnya orang yang membuat zalim, mereka ni jahil. Orang yang membuat kezaliman, membuat perkara yang tak baik, membuat maksiat, mereka ni jahil. Sebab apa mereka jahil walaupun mereka tahu? Sebab mereka tak tahu akibat yang mereka akan dapat. Walaupun mereka tahu, tetap dipanggil jahil. Dan nak menunjukkan, sekaligus nak menunjukkan iz antum jahilun, dulunya ketika mana kamu buat kepada Yusuf, kepada Binyamin, waktu tu kamu jahil. Maknanya sekarang kamu tak jahil lagi. Maka adik-beradik Nabi Yusuf mengetahui Yusuf alaihi salatu wassalam, maka berlakulah soal jawab di antara mereka. Kemudian Nabi Yusuf mengenalkan diri, Nabi Yusuf mengenalkan diri dia kepada mereka, ana Yusuf, akulah orang yang dizalimi tersebut. Ibnu Abbas menyatakan, dalam tafsirnya Ibnu Abbas menyatakan, Nabi Yaqub menulis kepada Nabi Yusuf minta untuk dikembalikan anaknya Binyamin. Dalam kitab tersebut, dalam surat tersebut Nabi Yaqub tulis kepada Raja Mesir, tapi kepada Raja Mesir, min Yaqub Safiyullah, Safiyillah, daripada Yaqub, iaitu kekasih Allah, anak kepada Ishaq, Nabi Ishaq, Zabihullah, yang menjadi mangsa penyembelihan Nabi Ibrahim. Ada satu pendapat kata Nabi Ishaq, pendapat yang sahih adalah Nabi Ismail. Kemudian Ibnu Ibrahim, anak kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, ila azizi Misr, kepada Raja Mesir. Amma ba'd, fa inna ahli baiti bala'in wa mihan, sesungguhnya kami ini adalah penghuni rumah yang diuji. Allah Subhanahu wa taala menguji datuk aku, iaitu Nabi Ibrahim, dengan Namrud dan juga dengan api. Kerana Nabi Ibrahim pernah berlaku dialog dengan Namrud. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafar. Sebelum tu ayat apa? Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Namrud kata, aku boleh hidupkan dan aku boleh matikan. Macam mana? Dia bawa dua orang, seorang Namrud bunuh, seorang Namrud biarkan hidup. Itu maksudnya dia boleh menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Ta'ala, Tuhan aku bawa datang matahari daripada timur, kemudian terbenam sebelah barat. Kamu boleh bawa datang seperti itu. Fabuhital ladzi kafar, maka tercengang Namrud, tak boleh buat benda tu. Ada benda yang Namrud boleh buat. Dia boleh buat perkara biasa. Dua orang dia pegang, satu aku bunuh, satu aku hidupkan. Itulah maksud dia, aku menghidupkan dan mematikan. Seperti mana presiden Presiden Israel kata, negara-negara Arab ini diberi dua pilihan, sama ada berdiam diri ataupun sokong Israel. Kalau bantu, seperti mana Lebanon hantar tentera Hizbullah, hantar tentera untuk menyerang Israel,
maka ancaman yang diberikan kepada Perdana Menteri Israel ni apa dia? Iaitu negara kamu bakal menimpa nasib yang sama seperti berlaku di Gaza. Sebab tu negara-negara Arab takut. Negara-negara Arab takut. Sehingga nak buat solidariti Palestin pun tak dibenarkan. Di negara Saudi tak dibenarkan untuk yang mafla tu, letak mafla Palestin. Mafla kain selendang tu tidak dibenarkan. Siapa menunaikan umrah maka tak dibenarkan membuat sebarang pertunjukan yang menunjukkan solidariti ke atas Palestin. Okey. Dan datuk aku Ibrahim ini juga pernah diuji dengan api. Dicampak Nabi Ibrahim dalam api. Summa betul ya Abi Ishaq, ayah aku pula Ishaq pernah diuji dengan disembelih dia. Nabi Ibrahim sembelih dia, iaitu ditukar menjadi kibash. Ini pendapat kedua lah, pendapat yang kuatnya Nabi Ismail. Kemudian diuji pula aku. Nabi Yaqub kata, ini semua surat yang Nabi Yaqub hantar kepada Raja Mesir. Kemudian diuji pula aku dengan kehilangan seorang anak yang paling aku cintai di kalangan anak-anak aku yang ramai ini, sehingga buta mata aku kerana menangis kesedihan ke atas kehilangan anak yang dicintai. Kemudian dia menulis di akhir ayat surat itu, wa inni lam asriq wa lam alid sariqan wassalam. Sesungguhnya aku tidak mencuri dan aku tidak melahirkan si pencuri, wassalam. Sebab Binyamin ditangkap oleh kerajaan Mesir kerana mencuri. Apabila Nabi Yusuf menerima surat ini, Nabi Yusuf baca pada ketika itu, wa arkha ainaihi bil buka, mengalir air mata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan pada ketika itu Nabi Yusuf memerlukan kesabaran yang cukup tinggi, sebab tak termampu untuk menahan sebab di dada dia atas ayat-ayat yang ditulis oleh ayah dia sendiri. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan tentang kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Qad manallahu alaina, Allah Ta'ala beri kurniaan kepada aku, iaitu Allah Ta'ala memberi berkumpul ayah aku, adik-beradik aku, ibu aku, semua berkumpul selepas perpisahan yang begitu panjang. Itu satu nikmat. Dan juga Allah Ta'ala memberi nikmat ketinggian daripada aku dicampak dalam perigi yang aku tak ada baju, aku nak pakai kerana dicampak dalam perigi. Adik-beradik aku ambil habis baju aku. Tetapi last sekali Allah Ta'ala naikkan darjat dia, dipakaikan mahkota sebagai Raja Mesir. Wa bin najati wal mulk, dan juga nikmatnya aku selamat daripada dibunuh oleh adik-beradik aku, dan juga aku juga diberi nikmat iaitu mendapat kerajaan. Kemudian pengajaran kita boleh mengambil daripada ayat yang kita bincangkan pada malam ini, siapa yang bertakwa kepada Allah, iaitu apa yang Allah Rasul suruh dia buat, apa yang Allah Rasul larang dia tinggalkan, dan dia bersabar di atas musibah yang menimpa dirinya dan bersabar daripada melakukan kemaksiatan, maka Allah Ta'ala menyimpan pahala kebaikan amalannya untuk dia di akhirat nanti, dan Allah Ta'ala tak sia-siakan perkara ini. Kemudian perkara berikutnya al-i'tiraf bin zambi, iaitu mengiktiraf kesalahan dosa yang telah kita lakukan untuk mendapat keampunan, mendapat keampunan ataupun kemaafan. Seperti mana adik-beradik Nabi Yusuf, mereka i'tiraf, mereka mengakui, mereka yang buat, mereka yang campak Nabi Yusuf, mereka yang pisahkan Nabi Yusuf dengan Binyamin, mereka yang campak Nabi Yusuf dalam perigi, mereka mengakui. Sebab apa mereka mengakui kesalahan dosa yang mereka lakukan? Semata-mata untuk mendapat kemaafan daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian perkataan adik-beradik Nabi Yusuf, wa in kunna la khatiin, sesungguhnya dahulunya kami ni orang-orang yang berdosa. Bukan sekadar mengaku kesalahan mereka, tetapi mereka juga mengaku mereka ini orang yang berdosa dahulunya, semata-mata untuk mendapat kemaafan daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi tidaklah menjadi satu larangan
memaafkan kesalahan walaupun kesalahan tadi berbentuk sengaja. Fahuwa tajawuzun lil haqqi ayyan kana sifatuhu, iaitu apa juga kesalahan, setiap orang yang melakukan dosa, maka dia telah melakukan perkara maksiat, perkara syubhah, melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berdosa, tidak ada larangan kepada dia untuk mengakui perkara ini. Memanglah dosa kita tak boleh cerita ke orang. Dosa kita tak boleh cerita dengan orang. Apa yang kita buat dosa, maka kita sembunyikan, kerana Allah Ta'ala bila nak sembunyikan kejahatan kita, Allah Ta'ala tak syiarkan, tak buka aib kita, tapi kita yang buka aib diri kita sendiri. Itu yang dilarang. Tapi dalam kisah ini, mereka tak buka aib diri mereka, tapi mereka ceritakan perkara yang benar kepada Tuan punya badan, yang mereka buat zalim, supaya mereka mendapat keampunan, kemaafan daripada dia. Kemudian yang kita boleh mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf ini, Allah Subhanahu wa taala bersaksi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan sifat bertakwa, dengan sifat orang yang bersabar, dengan sifat orang yang berbuat kebaikan, al-muttaqin, as-sabirin, al-muhsinin. 3 sifat ini ada pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan diiktiraf dalam Quran. Maka cukuplah persaksian Allah, dan ini adalah satu pengajaran dan satu latihan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang diungkapkan Nabi Yusuf, qala la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan kepada kamu wahai adik-beradik aku, tidak ada celaan kepada kamu pada hari ini. Ini satu perumpamaan yang cukup menarik dalam memberi kemaafan, dan kemaafan yang tidak ada diiringi dengan celaan dan juga mengaibkan. Itu dipanggil sebagai safhul jamil, as-safhul jamil. Walaupun Nabi Yusuf pada ketika itu Raja Mesir, dan dia ada kuasa, dan dia mampu untuk memberi hukuman kepada setiap seorang di kalangan adik-beradiknya kerana pernah mengkhianati, buat jahat kepada dia. Tapi atas kemaafan yang, sifat kemaafan yang begitu tinggi yang ada di sisi Nabi Yusuf AS, dia buang semua tu. Sifat dengki, sifat nak balas dendam balik, semua tu dia buang. Dan dia memberi teguran kepada adik-beradik dia. Dia kata, aku memberi kemaafan kepada kamu, dan la tasriba alaikumul yaum, ini perkataan aku bukan untuk mencela kamu, bukan untuk mengaibkan kamu pada hari ini, tidak. Bukan sekadar itu, tetapi disandarkan doa keampunan. Ini yang terbaik. Bila mana orang buat jahat dengan kita, kita balas baik. Bila mana adik-beradik Nabi Yusuf melakukan kejahatan, kezaliman kepada Nabi Yusuf diangkat menjadi raja dan ada peluang untuk membalas dendam, tapi tidak, tak balas dendam. Apa Nabi Yusuf buat? Nabi Yusuf pada ketika itu, yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu, menutup kesalahan kamu. Ini yang sebaiknya. Sama juga kalau kepada para pemimpin yang telah naik di atas, maka tak perlulah mengulangi kesilapan orang-orang pemimpin yang terdahulu. Cukup mendoakan keampunan untuk pemimpin yang terdahulu dan buat yang terbaik. Dan juga rahmat, mendapat rahmat di akhirat nanti. Itu doa Nabi Yusuf kepada adik-beradik dia. Ini semua Nabi Yusuf tak buat hanya melainkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya akhir sekali adalah Nabi Yusuf serahkan semua urusan kepada Allah, kerana semua ayat-ayat ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat Nabi kita, Nabi SAW sebenarnya mengikut Nabi Yusuf AS pada perkataan yang agung ini. Bila berlaku Fathu Mekah. Fathu Mekah ini pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi bila membuka Mekah ni satu ketika dahulu Nabi pernah dihalau. Walaupun Nabi lahir di Mekah, Nabi menjadi rakyat Mekah, tapi telah diusir Nabi daripada Mekah.
Dan rakyat Mekah ni, orang Quraisy, bercita-cita nak bunuh Nabi. Sampailah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi bila mana Nabi dapat takluk Mekah, dalam pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, apa Nabi buat? Adakah Nabi nak balas dendam terhadap kaum Quraisy semuanya? Tidak. Tapi Nabi memberi i'lan, mengumumkan al-afwa an Quraisy. Nabi maafkan kesalahan orang-orang Quraisy. Riwayat daripada Ibnu Mardawish, daripada Ibnu Abbas dan juga Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW akhadha bi'udadatayil babi yaumi fathi Makkah. Nabi pegang dua kayu pintu, dua kayu pintu pada hari pembukaan kota Makkah. Nabi pegang. Nabi kata apa? Wa qad lazan nas bil bait. Dan pada ketika itu manusia berlindung di rumah masing-masing, takut sebab dapat pemimpin baru. Islam telah takluk kami. Kami takut Islam membuat kekejaman kepada kami. Apa Nabi kata? Nabi pegang dua kayu pintu. Nabi kata alhamdulillahillazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian Nabi kata madza tadhunnun ya ma'syara Quraisy. Nabi kata segala puji milik Allah Ta'ala, yang benarlah janji Allah. Wa nasara 'abdah, Allah lah yang membantu hambanya. Allah lah yang mengalahkan sekutu-sekutunya, yang nak orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir, Allah yang menghancurkan mereka. Summa qala, kemudian Nabi berkata, maza tadhunnun, apa yang kamu sangkakan wahai orang-orang Quraisy? Apa orang Quraisy jawab? Khairan, baik, akhun karim, saudara yang pemurah, wa banu akhin karim, dan juga anak kepada saudara yang pemurah. Wa qad qadarta, sesungguhnya kamu mampu buat apa saja yang kamu nak. Qala, Nabi menyatakan, wa ana aqul, Nabi kata, aku berkata, kama qala akhi Yusuf, seperti mana saudara aku Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum, pada hari ini tidak ada celaan kepada kamu, walaupun kamu dahulunya pernah bermuafakat untuk membunuh aku. Kemudian mereka keluar daripada rumah mereka masing-masing, seperti mana mereka dibangunkan daripada kubur. Manusia bila bangun daripada kubur, semua bangun serentak. Begitulah juga bila Nabi buat i'lan ini, Nabi tak nak balas dendam. Kamu sekarang ni aman. Orang kafir Quraisy tak berani keluar daripada rumah mereka. Mereka berlindung dalam rumah. Bila Nabi kata la tasriba alaikumul yaum, aku ungkapkan seperti mana Nabi Yusuf katakan, tak ada celaan kepada kamu, tak ada balas dendam aku terhadap kamu pada hari ini. Mereka semua keluar daripada rumah seperti biasa. Imam Atha Al-Khurasani mengatakan, talabul hawaij minasy syabab ashal minhu minasyuyukh. Meminta keperluan daripada orang muda lebih mudah berbanding dengan orang tua. Sebab apa? Tuan-tuan lihat, Nabi Yusuf muda lagi. Mereka berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tak ada celaan kepada kamu pada hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Bila mereka minta keampunan, kemaafan kepada ayah mereka Nabi Yaqub sudah tua pada ketika itu, sudah tua, uzur. Apa Nabi Yaqub kata? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, kelak aku akan minta ampun, nanti aku akan minta ampun kepada Tuhan aku untuk kamu. Nampak tak beza tak ayat dia? Nabi Yusuf terus memberitahu, mendoakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu, dan tak ada celaan untuk kamu pada hari ini. Ini jiwa orang muda, ampunkan. Orang tua Nabi Yaqub, dia kata nanti aku akan minta ampun kepada Tuhan aku minta supaya Tuhan aku ampunkan kamu. Nampak? Nanti, menggunakan perkataan nanti. Sebab itu ulama menyatakan minta ampun, minta kemaafan kepada orang muda lebih mudah berbanding dengan orang tua. Kemudian berlaku kegembiraan kecil dan juga kegembiraan yang lebih besar. Apa kegembiraan kecil? Kegembiraan kecil ini iaitu dipulangkan penglihatan Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam ketika mana diberikan baju Nabi Yusuf.
baju Nabi Yusuf diberikan kepada Nabi Yaqub, celek balik. Itu kegembiraanlah bila mana mata buta celek kembali. Satu anugerah yang besar, nikmat cukup besar. Satu hadis daripada Anas, daripada Nabi SAW, seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Qushairi, dia kata baju Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim pakaikan baju tersebut ketika mana Nabi Ibrahim, baju yang Allah Ta'ala pakaikan Nabi Ibrahim, baju tersebut yang mana ketika itu Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api, baju daripada sutera dalam syurga. Allah Ta'ala pakaikan sendiri baju itu kepada Nabi Ibrahim. Bila campak dalam api, tak ada kesan apa-apa, tak terbakar. Dan baju yang sama Nabi Ibrahim telah pakaikan kepada Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq pula pakaikan baju yang sama kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub pula telah menggantungkan baju tersebut di tengkok Nabi Yusuf alaihissalam itu kepada anaknya. Sebab apa? Takut anaknya terkena ain, penyakit ain. Sebab Nabi Yusuf ni kan handsome. Bila handsome, orang akan rasa terpegun dengan kecantikan, dia takut terkena ain. Sebab tu dia letakkan baju ini kepada Nabi Yusuf. Sentiasa Nabi Yusuf pakai tu. Kemudian Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi Yusuf. Apa? Jibril kata kepada Nabi Yusuf, arsil qamisaka fa inna fihi rihal jannah. Hantarkan baju ni, baju kamu ini kepada ayah kamu, kerana pada baju ini ada bau syurga. Sesungguhnya bau syurga tidak akan berlaku kepada, tidak akan menimpa kepada orang yang tidak akan menimpa kepada orang yang sakit dan juga orang yang diuji, melainkan diberikan kesihatan kepada dia. Jadi maksud baju tersebut daripada syurga, bila dicampakkan, bila diberikan kepada orang yang sakit, orang sakit akan sembuh. Bila diberikan kepada orang yang diuji dengan sesuatu penyakit, akan sembuh seperti biasa. Ini melalui perantaraan wahyu Jibril bagi tahu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi baju yang Nabi Yusuf pakai, Nabi Yusuf cabutkan daripada badan dia. Kemudian Nabi Yusuf kata, baju ini berikan kepada ayahku. Bila berikan kepada ayah dia, itulah dipanggil sebagai kegembiraan yang kecil, iaitu bila diberikan baju Nabi Yusuf, iaitu celek kembali mata ayah dia, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian kegembiraan yang paling besar adalah berjumpa Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia yang lain, dan juga dengan ayah dia, dengan emak dia, dan juga dengan anak-anak saudara dia yang lain. Bilangan mereka lebih kurang 70 ke 9 ataupun 93 orang, mengikut riwayat yang berbeza-beza. Ada lelaki, ada perempuan. Itu nikmat yang terbesar, dapat berkumpul semua sekali dalam sesuatu majlis. Nabi Yusuf jemput semua sekali datang ke Mesir. Ini kita pun akan berkumpul adik-beradik semua bila ada majlis pentinglah, ada kematian, ada perkahwinan, akan kumpul adik-beradik yang tak pernah jumpa 5-6 tahun, maka akan berjumpa pada hari tersebut. Begitulah hari yang besar ini, Nabi Yusuf jemput semua adik-beradik yang berada di Palestin untuk datang ke Mesir. InsyaAllah kita akan bincang pada ayat ke-94 sehingga ke-98 mengenai kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf mengenai perkhabaran Nabi Yaqub dengan bau Nabi Yusuf. Nabi Yaqub kata, aku ada bau Nabi Yusuf, dan juga itulah berita gembira, rupanya betul, bukan khayalan, tapi itulah kenyataan yang dinyatakan oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dengan tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.